Ni untuk kategori wanita yang disebut sebagai mustahadah, mu'tadah, mumayyizah, zakiratul waqti wal qadar. Perempuan yang didatangi istihadah, yang telah kebiasaan, yang memang dah biasa, bukan orang pertama datang haid, dan dia boleh membezakan jenis darah, dan dia mengingati waktu dan qadarnya. Waktu darah tu keluar dalam keadaan hitam tu berapa hari, dalam keadaan merah berapa hari. Jadi ni perempuan ataupun kategori yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu kembali kita dalam slot bicara wanita fiqh muslimat. Kita membicarakan tentang darah yang keluar daripada wanita di bawah seliaan Lubnan TV untuk siri yang ke-24. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih mengizinkan kita untuk bersama-sama dalam perbincangan kita yang singkat tetapi insya-Allah bermanfaat sebagai salah satu daripada wadah ilmu untuk sama-sama kita praktikkan ataupun kita jadikan sebagai rujukan ketika kita sendiri menghadapi masalah ataupun sahabat-sahabat, rakan-rakan, anak-anak kita yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ataupun berkenaan dengan masalah yang kita bincangkan selama ini, iaitu kita telah masuk ke bab istihadah. Jadi kita telah bincang dalam siri-siri yang telah lalu berkaitan dengan kategori ataupun bahagian wanita-wanita yang istihadah yang disebut sebagai mustahadah. Jadi mungkin sahabat-sahabat pendengar masih ingat kita pernah bincang kategori yang pertama, iaitu yang disebut sebagai mustahadah, mubtadi'ah, mumayyizah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Yang pertama, orang yang didatangi haid, kali pertama haidnya, apabila didatangi haid untuk kali yang pertama, tiba-tiba dia telah mengalami istihadah. Maknanya haid, tempoh haid yang paling panjang selama 15 hari itu telah dilepasinya. Dalam keadaan, kalau kategori yang pertama, bahagian yang pertama, dia boleh membezakan keadaan darah. Darah yang lemah ataupun darah yang kuat. Maka dibezakan darah tersebut dengan hitungan hari. Darah yang kuat dikira sebagai darah istihadah, manakala darah yang kuat dikira sebagai haid tempoh yang tertentu, dan darah yang lemah dikira sebagai darah istihadah. Walaupun mungkin dalam perbincangan yang kita bincang dulu, saya cuba undur balik, saya cuba flashback, kita cuba ingat balik golongan ataupun kategori yang pertama ni, dia didatangi haid dalam tempoh mungkin bermula daripada 1 hari bulan sehingga 20 hari bulan. Dan darah yang kuat yang dialami dalam tempoh 20 hari itu ialah hanya pada 7 hari yang pertama saja. Hari pertama hingga hari ke-7 haidnya datang dengan warna hitam. Selepas hari yang ke-7 ataupun selepas 7 hari, hari yang ke-8 dan hari yang keseterusnya sehingga 20 hari, darahnya ialah darah yang berwarna merah. Kita dah bincang dulu, hitam dengan merah, hitam lebih kuat. Maka bagi kategori yang pertama ini, haidnya dikira ialah pada tempoh
darah yang kuat sahaja. Maknanya 1 hingga 7 hari bulan sahaja ia mengalami haid. Bermula daripada 8 sehingga 20 itu dikira istihadah. Jadi kita dah bincang dulu bagi wanita yang sebegini, maka dia wajib selepas pada tempoh haid yang paling lama itu 16 hari, dia dah wajib untuk mandi wajib dan dia mengqadhakan sembahyang bermula daripada 8 hari bulan yang ditinggalkan. 1 hingga 7 dikira dia dalam tempoh haid, tak wajib qadha. Yang wajib qadha yang mana? Yang kira sebagai istihadah yang mana? Ialah bermula daripada 8 hari bulan sehinggalah hari yang ke-16. Ini kita dah clear dah, kita dah jelas. Ni kategori yang pertama. Kategori yang kedua, wanita yang mengalami haid kali pertama dan dia mengalami ataupun darah yang keluar ialah dalam tempoh yang lama, mungkin 18 hari ataupun hari-hari yang melebihi tempoh paling lama haid, iaitu lebih daripada 15 hari 15 malam. Dan yang jadi perbezaannya dengan kategori yang pertama ialah kategori yang kedua ni darahnya tidak dapat dibezakan. Darah yang keluar pada hari pertama sehingga hari yang ke-18 adalah darah yang berwarna merah je, ataupun kalau hitam je, tak ada jadi merah ataupun jadi kuning, jadi perang, tak ada. Dia bermula daripada hari pertama 1 hari bulan sehinggalah hari yang terakhir ataupun hari-hari yang melepasi waktu haid pun darahnya masih sama, dengan warna merah berpanjangan ataupun warna hitam berpanjangan. Maka untuk wanita kategori yang kedua, mengikut kitab yang kita bincang ni, haid baginya ialah 1 hari 1 malam sahaja. Jadi pada 1 hari bulan sahaja dia dikira sebagai haid. Bermula daripada 2 sehingga 18 hari kalau dia haid, maknanya daripada 2 sehingga 18 hari bulan itu dikira istihadah. Maka dia wajib qadha sembahyangnya, dia wajib sembahyang dalam keadaan dia wajib menunaikan ataupun dia mandi selepas daripada 15 hari itu dia mandi, maka dia kena qadha bermula daripada 2 hari bulan sehinggalah hari terakhir ataupun hari tempoh haid yang paling lama, hari yang ke-16. Sebab darahnya bermula 1 hari bulan straight je, terus je dalam keadaan warna yang sama, tidak boleh dibezakan, ataupun disebut dalam kitab ni ghairu mumayyizah, tidak boleh dibezakan. Dari ini alhamdulillah kita masuk kategori yang ketiga, wanita yang didatangi ataupun mengalami istihadah dalam keadaan dia ni orang dah biasa dah, bukan haid kali pertama macam kategori yang pertama dan yang kedua tadi. Untuk yang ketiga ni, wanita ataupun kategori yang ketiga ni dia sudah mengalami haid. Mungkin berlaku istihadah ni untuk haidnya yang ke-20 ataupun haid yang ke-7. Maknanya dia dah biasa dah dengan haid yang datang sebelum daripada ni. Saya baca sikit. Wanita yang berada di dalam kategori ini ialah wanita yang sudah menjadi kebiasaan, yakni datang haid pada sebulan atau beberapa bulan sebelumnya, dan dia mengingati kadar darah banyak atau sedikit yang keluar pada waktunya, pada haid yang kebiasaannya, serta mempunyai pengetahuan, yakni boleh membezakan darah, iaitu darah lemah ataupun darah yang kuat. Jadi ni kategori yang ketiga. Dia dah biasa kedatangan haid, tiba-tiba haid kali ni tempohnya berpanjangan, dan untuk diri dia boleh membezakan, oh ni darah warna hitam, lepas tu oh ni darah warna merah, yang ni warna perang. Maknanya dia boleh ataupun dia sendiri tahu bezakan keadaan ataupun jenis darahnya, sama ada kuat ataupun lemah, dan dia sendiri mengetahui, dia ingat, dia ada buat catatan untuk berapa hari kebiasaan haidnya. Mungkin kebiasaan haidnya 5 hari saja, tiba-tiba untuk bulan tu sampai 18 hari.
Tengok haid masih lagi berterusan sehingga 20 hari. Maka untuk wanita yang ketiga ini, dia hendaklah mengikut pengetahuannya tentang beza warna darah, dan dia juga ikut adat kebiasaannya. Maknanya dia kena tengok ataupun dia kena cek dengan catatan hari yang biasa dia didatangi haid. Kalau biasa didatangi 7 hari, maka dia kena kira haidnya yang kebiasaan. Kesimpulannya, hukum bagi wanita yang berada dalam kategori ini ialah darah kuat dikira sebagai darah haid dan darah lemah dikira sebagai istihadah. Ini untuk hukum ataupun situasi wanita yang ketiga ni. Jadi dia juga berada dalam keadaan yang dia tengok ataupun dia cek keadaan darahnya. Dia tengok darahnya dalam keadaan lemah berapa hari, dalam keadaan kuat berapa hari. Maka dia kena tulis dan dia kena catat. Kemudian mengikut hukum yang disebut oleh pengarang kitab kita bincang ni, darah kuat dikira sebagai haid. Contohnya, dia datangi 1 hari bulan dan darahnya berpanjangan sehingga 20 hari. Dia pun confused. Mana nak kira sebagai haid, mana nak kira sebagai istihadah. Jadi, dia kena ingat balik catatan dia. Sebab itulah sebagaimana yang saya pernah sebut di awal-awal perbincangan kita dulu, antaranya kita kena alert, kita kena pastikan kita sendiri kena tanda keadaan ataupun jenis darah yang keluar sepanjang kita haid. Sebab mungkin untuk bulan ni kita ingat biasa je 8 hari je, tiba-tiba dia berterusan sehingga 20 hari. Jadi bila berterusan sehingga 20 hari, kita nak kira darah mana yang haid. Bukan kita kira 15 hari saja, tidak. Kita kena kira darah yang dalam keadaan yang kuat. Darah yang paling kuat adalah darah haid. Contohnya 1 hingga 20 hari bulan. Yang darah warna hitamnya 3 hari je. 1 hingga 3 saja yang darah hitam. Yang lain semua warna kuning-kuning, warna perang. Bermula daripada hari ke-4 sehingga hari ke-20. Maka yang mana dikira sebagai haid? 3 hari sahaja. Jadi kita, kalau kita tak catat, kalau kita tak tulis, kita tak tahu mana berapa hari. Kita nak kira kebiasaan kita je. Kebiasaan kita 7 hari contoh. Maka kita kata 7 hari saja haid. Sedangkan 3 hari saja darah yang kuat. Yang selebih tu darah tu lemah. Bila darah tu lemah, mengikut hukumnya, sebab dia berterusan, dia berpanjangan, dia bersambung. Daripada 1 sehingga 20 hari bulan tu dia keluar je. Sentiasa berterusan je. Tidak diselangi dengan akak, tidak diselangi dengan bersih ataupun keadaan yang kita pernah bincang dulu, haid yang tak keluar dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Yang mana kita pernah bincang dulu macam mana nak kira dari segi kita tengok jam. Masa ni 2 jam ada darah, nanti 3 jam lagi tak ada darah. Ni untuk wanita yang ketiga ni, darah dia berterusan je keluar daripada 1 sehingga 20 hari bulan. Cuma dia boleh beza mana darah kuat, mana darah lemah. Tapi kalau dia tak tulis sehingga 20 hari bulan, dia baru nak fikir, saya ni darah yang lemah berapa hari ya? Darah yang kuat berapa hari ya? Menyebabkan dari segi sembahyangnya ataupun solat yang nak diqadakannya tu dalam keadaan bilangannya tak tepat. Ada orang cakap, tak apalah, kita qada sembahyang ni salah lebih tak apa. Salah. Satu pandangan ataupun satu pendapat yang silap. Kerana sembahyang ni hendaklah sembahyang yang memang kita yakin waktu tu kita kena sembahyang. Ataupun bilangannya yang tetap. Disebut oleh ulama maktubah. Dalam keadaan yang masanya ataupun bilangannya bilangan yang tetap. Bukan kita kata rasa-rasa macam tak apalah, kita kira qada 5 hari lah. Patutnya 4 hari je. Tak apalah kita salah lebih. Tak boleh. Dari segi hukum tak boleh.
Kita kena buat dalam keadaan kita yakin, dan sembahyang yang kita tinggal tu, kalau kita sendiri confused, kalau yang lama-lama, kita buat sekadar yang kita yakin, kemudian yang masih kita rasa betul ke yang ni kena qada, betul ke yang ni aku dah tinggal tapi aku kena qada ke masa ni, yang ni lah yang ulama simpulkan kita cover ataupun kita tampung dengan solat-solat sunat kita. Selain daripada solat sunat ni, dia membantu untuk menampung pahala-pahala yang kurang daripada solat fardu. Mungkin solat fardu kita kurang khusyuk, mungkin solat fardu kita buat dalam keadaan yang kita ingatkan sah, tiba-tiba tidak sah. Berlaku perkara yang membatalkan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan solat kita tu tidak menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh fiqh. Maka kita cover dengan solat-solat sunat. Tapi untuk menentukan darah ni, yang paling bagus, yang paling sahih, di permulaan haid setiap bulan kita tulis. Oh, yang hitam berapa hari? Contohnya 2 hari kita tulis hitam. Lepas hitam, hari ketiga merah. Kita tulis, kita tanda dalam kalender kita. Kita tulis dalam diary kita. Okey, hari ketiga dah warna merah. Okey, warna merah sehingga hari ke-8. Nanti hari ke-9 dah warna kuning. Maka kita tanda warna kuning. Ni untuk orang yang alert, orang yang nak jaga, sebab kita tak tahu kemungkinan bulan itu kita didatangi ataupun kita mengalami istihadah. Jadi macam tu kita senang. Oh, yang hitam 2 hari je, maka kita haid pada bulan tu hanyalah 2 hari sahaja. Kerana sifat darah yang paling kuat untuk kita pada bulan itu ialah 2 hari sahaja. Yang lain kita wajib qada. Inilah antaranya yang diajar, yang disebut oleh ulama-ulama kita, ustazah-ustazah kita yang sebut antaranya wajib tulis, wajib catat keadaan haid dan hari bermulanya haid dan hari kita mula mandi wajib. Untuk menentukan tempoh haid kita yang tepat dan tempoh suci kita yang tepat. Jadi insya-Allah daripada perbincangan kita untuk kategori yang ketiga ni, kita dah faham bahawa masa untuk dikira sebagai haid ataupun istihadah bagi perempuan yang telah kebiasaannya didatangi haid ialah bermula daripada jenis ataupun sifat darahnya yang paling kuat. Selepas kuat, maka yang lain tu dikira sebagai istihadah dan diwajib untuk mengqadakan sembahyang yang telah ditinggalkan. Timbul satu pertanyaan di sini. Dah bila dia dah kebiasaan dah, biasa 7 hari, tiba-tiba bulan tu 20 hari. Maka bulan depan macam mana? Ada ulama yang menyatakan untuk bulan depan, dia lihat keadaan dia, kalau suasana tu berterusan, ada ulama yang menyatakan tunggu sehingga keadaan tu kalau berterusan, memang 1 hari bulan didatangi haid, 20 hari bulan baru suci. Jadi 13 hari kadang-kadang dia kena qada. Sebab darah yang kuatnya 7 hari saja. Jadi bulan yang depan pun macam tu, bulan kedua. Bulan ketiga pun macam tu. Maka ada ulama menyatakan untuk bulan yang keempat, dia awal-awal lagi standby. Hari yang ketujuh, habis je darah yang kuat, maka dia terus mandi wajib. Hari pertama hingga hari ketujuh je darah yang kuat, darah warna hitam. Yang lain, dah hari ke-8 dah warna merah. Maka bagi dirinya berdasarkan pengalaman dia 3 bulan yang telah lepas, maka untuk dia wajib mandi hari yang ke-8. Walaupun darah ada lagi, sebab dikira waktu haidnya telah berakhir pada 7 hari bulan. Kerana sampai di situ saja darahnya darah yang kuat. Warna merah dah dikira darah yang lemah nak berbanding dengan warna hitam. Ni untuk kategori wanita yang disebut sebagai mustahadah, mu'tadah, mumayyizah, zakiratul waqti wal qadar. Perempuan yang didatangi istihadah, yang telah kebiasaan, yang memang dah biasa, bukan orang pertama datang haid, dan dia boleh membezakan jenis darah,
dan dia mengingati waktu dan qadarnya. Waktu darah tu keluar dalam keadaan hitam tu berapa hari, dalam keadaan merah berapa hari. Jadi ni perempuan ataupun kategori yang ketiga. Dalam kitab kita ni banyak dibawa contoh-contoh perbezaan ataupun masalah-masalah yang kalau saya nak bincang ataupun saya nak sebut ni, aku bimbang agak mengelirukan. Jadi kita terus kepada kategori yang keempat yang disebut sebagai mustahadah, mu'tadah, ghairu mumayyizah, zakiratun li'adatiha qadaran wa waqtan. Wanita yang berada dalam kategori yang keempat ini ialah wanita yang sudah biasa didatangi haid dan suci pada bulan-bulan sebelumnya, kemudian datang istihadah. Dalam situasi ini dia akan mengalami salah satu daripada dua keadaan. Yang tadi biasa dan dia tahu dia boleh bezakan, dan dia ingat berapa hari darah kuat, berapa hari darah lemah. Untuk perempuan yang keempat ni, dia tidak boleh membezakan. Dia tak tahu mana satu darah kuat, mana satu darah lemah, ataupun mungkin darahnya keluar sama je. Tapi dia ingat zakiratun li'adatiha qadarun wa waqtan. Tapi dia ingat tarikh kebiasaannya dari segi qadar dan dari segi waktu keluar darah tu. Okey. Jadi wanita ni, wanita yang keempat ni. Hukum bagi wanita yang berada dalam kategori keempat ini ialah dengan berpandukan kepada adat kebiasaan haidnya pada bulan-bulan yang sebelumnya, maka dia membezakan darah kuat dan darah lemahnya. Begitu juga tempoh sucinya ditentukan dengan berpandukan pada tempoh dan waktu keluar darahnya. Contoh ataupun kategori yang keempat ni dibawa di sini seorang contoh perempuan nama Nafisah. Nafisah mengingati adat ataupun kebiasaan haidnya, iaitu tempoh dan waktu keluar bagi darahnya, yakni selama 7 hari bermula daripada 1 hingga 7 hari bulan. Tetapi pada bulan Jun dia tidak dapat membezakan darahnya kerana darah yang keluar daripadanya kesemuanya berwarna merah. Macam tadi keluar warna darah hitam dulu, lepas tu merah, boleh dibezakan. Untuk Nafisah ni dia tak boleh nak bezakan, tapi dia tahu tarikh haid dia 1 hingga 7 hari bulan. Jadi untuk bulan tu, bulan Jun tu 1 hingga 7 tu dia tahu. Tu tempoh, memang tempoh haid dia. Ataupun dengan kata lain, haidnya datang dalam keadaan ataupun dalam jadual yang tetap. Kalau 1 hari bulan memang tarikh dia datangi haid. 7 hari bulan biasa dia akan suci. Tiba-tiba bulan tu tak berhenti darah. Dan darahnya kesemuanya berwarna merah. Ada satu sifat, tidak boleh dibezakan. Jadi darah yang manakah dapat dikatakan sebagai haid dan darah yang mana pula dikatakan istihadah. Maka telah berlaku kecelaruan bahawa adakah kesemua darah tersebut haid. Tetapi ini tidak mungkin kerana tempohnya melebihi had sebanyak-banyak haid, iaitu selama 15 hari pada tarikh 15 hari bulan. Sebiasanya 1 hingga 7 je. Tiba-tiba pada bulan Jun tu 1 hingga 15 pun tak berhenti lagi darah. Dalam masalah ini Nafisah sudah pun berpengalaman kerana kedatangan haidnya sudah menjadi kebiasaan pada dirinya selama beberapa bulan sebelum daripada tu. Walau macam mana pun dia tak dapat membezakan sifat darahnya. Jadi pertama kali Nafisah mesti memastikan. Ini jalan keluarnya, ini jawapannya. Nafisah mesti memastikan dalam kategori mana dia berada sekarang. Jadi kita sebut tadi Nafisah ni berada dalam kategori yang keempat. Sebab darah yang keluar tu tidak boleh dibezakan.
Tapi dia ingat hadnya, dia ingat harinya. Nah, yang biasa sebelum daripada tu, 4 bulan sebelum pada tu, tak ada masalah. Di sini dia sudah tahu tempoh adat haidnya. Cuma tidak dapat membezakan sifat darahnya. Sehingga melebihi tempoh sebanyak-banyak haid. Berdasarkan kepada perkara ini, Nafisah digolongkan dalam kategori yang keempat. Mustahadah, mubtadi'ah, ghairu mumayyizah. Oleh itu, darah yang keluar dari Nafisah dihukumkan mengikut adat kebiasaan haidnya pada bulan-bulan yang sebelumnya. Kerana adat haidnya pada bulan-bulan yang lepas tidak berbeza di antara satu sama lain. Jadi yang 4 bulan yang lepas. Sebab tu macam yang saya sebut tadi, perlu sangat ada catatan. Kalau kita tak catat, kita tak tahu 4 bulan lepas macam mana keadaan haid kita. Tiba-tiba berlaku bulan Jun. Masa bulan Mei macam mana? Masa bulan April macam mana? Bulan Mac macam mana? Kita nak tengok 4 bulan sebelum tu. Jadi kalau kita tak catat, memang confirm kita tak ingat. Nah, jadi untuk Nafisah ni, dia ingat. Dia ingat bulan yang 4 bulan sebelum daripada tu. Maka dikirakan hukum kebiasaannya mengikut kebiasaan haid yang sebelumnya. Kebiasaan haidnya ialah selama 7 hari. Maka untuk Nafisah ni, darah yang dikira haidnya hanyalah 7 hari. Hari yang ke-8 dia kena mandi. Dia kena mandi dan dia kena pastikan darah tu telah dibersihkan sebelum dia menunaikan solat, sebagaimana yang kita bincang dulu keadaan perempuan yang istihadah apabila nak menunaikan sembahyang, yang dengan lafaz niat wuduknya pun berbeza. Keadaannya kena bersihkan, kena pastikan darah tidak mengalir keluar, dan dia berwuduk pun ketika masuk waktu sembahyang yang nak ditunaikan. Tidak boleh bertangguh-tangguh. Jadi saya rasa yang ni kita dah bincang dalam siri-siri yang telah lalu. Untuk hari ni kita dah selesai kategori yang keempat. Kalau contoh yang dibawa di sini, Nafisah yang boleh membezakan, yang tahu hak harinya, cuma dia tak tahu keadaan darah, nak bezakan warna darah saja. Jadi bagi Nafisah dikira 7 hari. Hari yang ke-8 walaupun ada darah, dia kena mandi wajib. Ni untuk bulan yang ke-berapa? Bulan yang seterusnya. Kalau bulan yang pertama dia tak tahu, mungkin kata 8 hari kot bulan ni, tengok lagi hari 10 ada lagi, mungkin 12 hari kot, dia tak sembahyang lagi sebab darah ada lagi. Tapi hari-hari yang bulan-bulan yang selepas daripada tu sekiranya berlaku berterusan, maka hari ataupun bulan yang ke-8 dikira bulan yang bukan bulan, hari yang ke-8 sudah dikira bulan, hari itu hari yang suci untuknya. Jadi insya-Allah perbincangan kita ni, insya-Allah mana-mana yang rasa perlu kepada pendetailan, perlu kepada perbincangan yang lebih personal, boleh PM saya. Kita bincang secara personal dengan kadang-kadang masalah yang ada juga sahabat-sahabat yang tanya, macam mana ni darah ni banyak tapi dah keluar selama lebih daripada 15 hari, bermula hari yang ke-10 banyak ustazah, masa hari pertama hingga hari ke-10 sikit. Takkan kita nak kira yang sikit tu sebagai haid, yang banyak ni sebagai istihadah? Bagi saya, banyak dan sikit tak penting. Dalam hukumnya, dalam buku kita ni tak penting banyak atau sikit. Yang dinilai ataupun yang dikira ialah tempoh hari, yang dinilai dan dikira juga ialah bentuk ataupun sifat, jenis darah. Mungkin keluar darah hitam, tapi 4 hari je, tiba-tiba darah merah keluar 10 hari. Yang paling kuat darah hitam, maka yang hitam tu saja dikira sebagai haid. Yang lain tu dikira sebagai istihadah. Ni apabila keluarnya darah tu dalam keadaan bersambung, berterusan. Untuk situasi ataupun keadaan yang disebut sebagai nakak, yang terhenti sekejap darah, yang ni kita akan bincang dalam pertemuan kita untuk siri-siri yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita dan menjadikan kita
wanita-wanita, mungkin ibu-ibu, sahabat yang boleh membantu anak-anak kita, yang membantu rakan-rakan kita yang mengalami masalah ini, kerana haid ini bukanlah perkara yang kecil, kerana ia melibatkan ibadah kita yang paling besar, melibatkan sembahyang kita, melibatkan segala amalan-amalan yang berkaitan dengan hadas kita, yang insya-Allah sekiranya kita benar-benar jaga, sebenarnya sekiranya kita ambil perhatian, insya-Allah mudah-mudahan segala amalan kita bermula daripada amalan solat diterima, maka amalan-amalan lain juga akan turut diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana keputusannya, yang mana rizaknya, natijahnya yang akan sama-sama kita hadapi, kita terima, dan kita terpaksa menerima realiti di waktu itu, iaitu ketika kita berhadapan Allah di mizan, kita dalam keadaan menunggu-nunggu melihat bagaimana amalan kita diterima ataupun tidak di sisi Allah di mahsyar nanti. InsyaAllah, moga-moga perkongsian kita yang sedikit dengan ilmu yang setakat yang ada pada saya, kita dapat bersama-sama membaiki amalan kita ke arah yang lebih baik, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan lagi ruang dan waktu untuk sama-sama kita meneliti, kita membaiki, dan kita mempertingkatkan amalan kita untuk kita sama-sama jadikan ia sebagai bekal yang terbaik untuk kita hadiahkan, kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Jalalah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.